Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi kita punya latihan kita sampai ke exponential functions. So seperti biasalah, kita akan mulakan kelas dengan bacaan yang kita pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Allahumma fta'alina hikmataka wa ansyur anina min hasaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. So kita tengok kepada topik seterusnya, differential of exponential function. Dan kat sini kita ada 3 formula. Yang pertama dalam berbentuk A kuasa X. Okay, A itu adalah satu nombor, tak kisahlah nombor 10 ke, nombor 3 ke. Okay. Yang ini kita akan belajar dululah yang first theorem ni. Okay, so kita boleh tengok dalam example 16 ni, semua soalan example 16 menggunakan teorem pertama. Okay, so kita tengok soalan A dia. Y sama dengan 10X. Okay. Ni kita tengok kat sini di first. Okay. So kalau A tu kita anggap dia sebagai satu nombor. So 10 ni sebagai A lah. Okay, AX. Dan kat sini dia akan jadi apa? Okay, so sini dy over dx. Okay. Dia salin balik lah. A kuasa X ni dia salin balik. So kat sini agak-agak berapa? 10 kuasa X. Okay, tapi dia ada sedikit penambahan. Dia ada penambahan ln A. Kat sini kita tulis ln A. A tu maksudnya nombor lah. Ln 10. Ini adalah simple exponential punya differentiation. Okay, senang saja. Cuma dia ulang balik lah. A kuasa X tu dia ambil balik daripada soalan. Kemudian ln. Lepas tu nombor dia balik. Nombor dia sahaja. Okay, jadi itu saja. So kita tengok pula soalan yang melibatkan function dalam apa eksponen ni. Dia melibatkan function. Yang macam tadi tu, x dia ni tak ada function. Dia hanyalah simple function. Okay, kat sini kita ada complicated sikit lah. Function dia 2x tolak 5. Okay. Sama juga kita aplikasikan dalam formula yang sama atau teorem yang sama. Cuma kita kena differentiate dulu yang function yang complicated tu. Okay, kita anggap dia sebagai apa? Kita anggap dia sebagai u. Okay, sama je macam yang topik lepas. Jadi apa differentiation bagi u ni? Okay, so 2. Okay, kemudian dia akan kali dengan berapa? Dia akan kali dengan tadilah tarik balik formula ni. Tarik balik formula ni. So 10. Okay. 10 kuasa berapa? Kuasa asal 2x tolak 5. Bagus. Okay, lepas tu ln ln nombor asal. Ln 10 lah. Okay, so kat sini dia hanya darab dekat depan je. Dia hanya darab dekat depan sebab dia ln 10 ni dia asing. Okay, itu sahaja. Jawapan dia tak payah darab dalam pun tak apa. Just buat macam ni sahaja. Okay, kita tengok pula soalan C, lebih kurang je. Okay, soalan C ni sama, cuma kat sini kita kena guna chain rule ataupun
ada juga orang congak terus. Okay, orang congak guna differentiation yang lama punya lah, cara yang lama tu. So macam mana, kita tengok yang atas ni, kita ada dalam bracket dan kita ada kuasa sekali. So kita cuba try differentiate yang dalam atas tu. Okay, differentiate U ni. Okay, first kita tulis apa? Okay. Okay, boleh? Katakan kalau kita nak differentiate dulu pun boleh. So kita differentiate dulu. Okay, kat sini kita nampak tak ada nombor 20? Okay, so letak depan 20. Okay. Lepas tu kita differentiate yang ni dalam bracket. Berapa? Okay, 2. Okay. So kita dah settle lah. Tapi kita kena tulis dia punya ni lah. 2x tolak 5. Dah jadi berapa? Kuasa berapa ni? Okay. Sebab apa? Sebab ini adalah power. Bila ada power, kita kena tulis balik bracket. Kita tolak power tu dengan 1. Ini tahu kan? Yang asal punya. Okay. Kemudian, kita tulislah dia punya yang formula asal apa? Eksponen tu. Okay. So, ni warna biru. Okay. 10 2x tolak 5 kuasa 20 ln 10. Lepas tu apa kita nak buat adalah kita cari mana yang kita boleh darab. Agak-agak mana yang kita boleh darab? 20 dengan 2 saja. So kita darab ini lah. Okey, kita darab dapat berapa? Okey, so jawapan dia 40 dan yang lain tu kekal sama. Dia cuma panjang sikit lah. Okey, faham tak ini? Cuma dia kena ingat lah step by step. Okey, kali ni kita melibatkan gabungan daripada trigonometri. Tak kisahlah sin ke, cos ke, apa-apa ke. Okey. So sama je. Cuma kita kena tahu macam mana nak differentiate yang atas ni. Okey, so kita cuba selesaikan atas ni dululah. So kita ada dy, kita ada dy dx. Okey, kita differentiate yang sin 3x tambah 5. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu. Bila kita ada sin dan kita ada function u. Okey, so kita anggap okey, dalam bracket ni function u ni complicated. So kita differentiate dulu yang dalam bracket ni. So agak-agak dalam bracket ni berapa differentiate tu? Okey. Kita tulis dulu jawapan 3. Okay. Lepas tu baru kita differentiate sin tadi. Ingat lagi, sin kalau differentiate jadi apa? Okey, bagus. Okay, so kita tulis cos. Lepas tu bracket ni nak buat apa? Salin balik lah. Okey. 3x tambah 5. Okey, selesai. Baru kita gunakan yang formula asal. Itu cara dia. Kalau jumpa yang complicated punya eksponen, macam itulah. Kita selesaikan yang atas dulu, ataupun kita selesaikan function u tu, baru kita selesaikan formula asal. Okay, so ni 10. Salin baliklah. Sin 3x tambah 5. Ln berapa? Senang je. Semua guna nombor 10 kat sini.
Okay, ada apa-apa lagi yang boleh darab? Tak ada. Memang tak ada. Itu je lah. Boleh nampak tak? Okay. Ini dia punya flow. Sekejap eh. Okay, kita tengok pula soalan. Sekejap eh. Kita dah rekod ke? Okay, dah. Ini power of sign pula. Dia dah lah ada kuasa, lepas tu ada kuasa lagi. Ini yang menyebabkan kita keliru nak jawab ni. Tapi ingat, teknik dia sama. Bila ada complicated function, kita selesaikan function u dulu. Okay, function u tu berada dekat sini lah atas. So, kita selesaikan yang atas. Okay, kita letak dy dx. Lepas tu kita ada sin kuasa 2. Sin kuasa 2 ni, macam mana kita nak differentiate dia? Bagus. 2 bawa pergi depan. So, 2 bawa pergi depan. Lepas tu apa yang nak buat dalam bracket? Divisionkan dapat 3, kita darab lah. Okay, ini darab dengan division. Lepas tu kita tulis apa kat sini? Apa jadi dekat sin? Dia jadi sin 2 tolak 1, sesatu lah, tak ada apa-apa. Okay, ini sin. Lepas tu tulis apa? Sin function. Sin function. Ni 3x tambah 5. Okay, baru kita differentiate sign. Differentiate sign jadi cos function. Function dia apa? Sama Okay, ini adalah dia punya yang atas. Nampak je macam susah, tapi try dulu buat yang atas. Lepas tu baru kita buat 10 sin squared. Ini yang salin balik lah. Okay, x tambah 5 ln 10. Okay. Selesai ke belum? Ni depan ni sahaja. Okay. So, jawapan dia adalah 6 sin. Okay. Ni 3x tambah 5 cos 3x tambah 5. Okay. Lepas tu yang ni salin. Itu saja. Dia sebenarnya apa yang kita belajar masa lepas-lepas tu, dia kait balik. Lagi satu nak bagi tahu, contoh macam soalan B tadi, kan kat sini kita ada 2, kita ada kena 10 kan. Yang ni tak boleh darab. Sebab dia lain. Kat sini dia kuasa lain. Dia tak boleh darab. Okay. Ingat hukum indeks dia tak boleh darab. Kalau contohnya nombor sama, contohnya 2 darab dengan 2 kuasa 4. Ini bolehlah sebab ini kita boleh buat 2 kuasa 1 tambah 4 kan. Ini hukum indeks sebab dia nombor sama. Kalau tak sama, dia akan jadi macam ni je lah. 5 kali 2 kuasa 4 macam tu je lah. Dia tak boleh darab 5 kali 2 dapat 10. Tak boleh. Okay, last. Ni agak mencabar sebab dia ada kuasa. Lepas tu ada kuasa, lepas tu ada kuasa. Okay, yang ini kita nak tengok dulu. Okay, kita tengok pelan-pelan. Okay. Sambil-sambil tu kita guide lah. Okay, first. Kita ambil yang mana dulu? Atas kan? Ambil yang atas dulu. Sekejap hang. Okay. So dy dx dia kita mula dengan berapa? Sini kan? Depan ni. Okay, so letak apa? Okay, letak nombor 2.
Kemudian next step buat apa? Okey, bezakan yang dalam bracket. Dalam bracket ada berapa? Tapi tak payah pun tak apa sebab ni kita terus congak. Kan? 3x tambah 5 ni 3x tambah 5 ni, kita differentiate dapat berapa? 3. Ada lagi tak? Ni ada lagi yang ni jangan lupa. Jadi bila kita ambil bracket ni kita kena tengok ada kuasa ke tak. Okay, ada kuasa buat apa? Okey, sama juga. Kita buat lagi sekali. Benda yang sama, letak depan sini. Lepas tu, apa jadi dekat bracket ni? Kita kena salin lah. Kena buat. Macam ni. 3x tambah 5 kuasa 19. Saya tekan dulu yang belakang. Okay, baru bawa turun sin. Okay, dia dah jadi 1. So, ini salin balik function 3x tambah 5 kuasa 20. Ingat walaupun ini ada kuasa, dia tak je sebab dia adalah function asal. Lepas tu differentiate sign jadi apa? Okay. Bagus. So, sama juga, letak kuasa 20. Apa lagi? Apa lagi yang kita tertinggal? Atas settle tak? Okay, sekarang baru 10. Okay. Lepas tu? Okay. Biasa yang ni warna purple ni kita suka letak belakang lah sebab kita akan settlekan yang atas dulu. Okay. Kemudian cara kita susun bila kita ada apa ni terlalu banyak sin cos, misalnya kita akan letak tengah-tengah. Ini letak tengah-tengah. Okay. Yang depan-depan ni yang tak ada trigo. Kita susun macam tu. Itu cara penyusunan yang baik. Tak susun tak apa, jawapan betul. Cuma nanti susah nak tahu jawapan sebenar. So kita better susun lah. Okay. Sebab kita nak tahu siapa yang boleh darab dan siapa yang tak boleh darab. Itu je. Okay. Sekarang ini kita anggaplah, okay, depan ni nombor biasa. Ataupun yang melibatkan huruf-huruf sahaja. Kemudian yang tengah-tengah ni melibatkan trigo. Hujung melibatkan yang apa yang kita target lah, iaitu tajuk soal tajuk sekarang ni adalah eksponen. Okay. So yang depan ni je lah kita boleh darab. So darab dapat berapa? Okay, kita buka calculator. 2 kali 3, 6. 6 kali 20, 120. Tulislah jawapan. 120. Ni cari balik. Cuma panjang. Dalam kerja tak kisah, tapi yang penting nampaklah kita tahu macam mana nak differentiate tu. Dia ada cara panjang. Cara panjang kita gunakan chain rule. Tapi kita tak belajar cara kita gunakan kita nyatakan Y, lepas tu kita nyatakan Z, kita nyatakan apa itu W, kita nyatakan apa itu V, kita nyatakan apa itu U. Terlalu banyak. So kalau banyak macam ni, dia akan jadi banyaklah dy over dx sama dengan dy over dz, itu dz over dw. Ini darab Lepas tu didarab dengan dv over du, lepas tu du over dx. Dia jadi panjang. So ini kita tak belajar. Ini kira kaedah kedua lah. Tapi tak apa. Okey. Selesai
Okay, itu sahaja yang melibatkan dengan teorem pertama. Ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan soalan example 16? Okey nanti follow sahaja notes ni. Okay, boleh teruskan dengan eksponen yang kedua. Okey, teruskan yang kedua Okay, kita ada 4 soalan untuk jenis macam ni. Okay, ini memang favorite lah sebab E ni senang. Dia ada cara dia sekejap Kat buku ni dia tak. Yelah dia ada bukti dia sekejap Nak cari balik. Dalam buku ni tak ada tapi maksud nak fahamkan tu perjalanan dia ke macam mana? Okay. Contoh yang ini yang asal ni. Okay. Katakan kita ada E kuasa X. Kemudian function dia kat mana? Bawah ke atas? Okay, sebab apa? Sebab atas dia ada huruf X. Okay. Cuba kalau kita differentiate yang atas dulu. Kita jangan fikir ni. Kita ambil atas ni. Kita dapat 1. Cuba kita tulis balik E kuasa X. So dapat apa? Okay. Ini dia punya apa ni contohlah yang paling termudah. Cuba kalau ada function E kuasa negatif 4X contoh. Lepas tu kita differentiate atas dulu. Okay, dapat negatif 4 darab dengan E kuasa asal dia function asal. Kita kena buat macam ni. Yang asal. So nanti dapat berapa? Negatif 4 E kuasa negatif 4X. Itu. Dia dapat lain. Dia beza tau soalan ni yang simple function dengan yang ni. Sebab cara dia sama. Yang ni kita tengok yang belah kanan lah. Okay. Kalau yang atas ni kita tengok belah kiri. Okay. Dia sebenarnya yang ni kita ambil function asal E kuasa X. Ni function asal X. Tapi yang ini kita ambil function asal dia adalah negatif 4X. So kita ambil lah negatif 4X tu. Cuma first differentiate. Kaedah yang eksponen. Eksponen tu yang kalau buka kalkulator, perasan tak ada nombor piawai, macam mana nombor piawai? Ni, yang kat bawah ni. Okay. Biasalah kalau nombor yang kita letakkan, masa dulu lah belajar matematik moden, kita ada belajar 2.013 darab 10 kuasa 5 lah, 3.16 darab 10 kuasa negatif 9. Ini kita panggil dia sebagai eksponen. Nombor piawai. Yang ada kuasa ni nombor eksponen. Dan eksponen juga simbol dia adalah E. Okey, dia macam pi lah. Dia macam pi. Okey, cuba kalau kita tekan eksponen sahaja. Apa nilai dia? Alpha E. Okey, alpha yang bawah ni kan ada pi kan? Alpha E. So, dia punya nilai dia 2.718, 281828. Kalau pi, nilai dia apa? 3.141 bla 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 tu kan? Okey. Dia masing-masing dia ada nilai. Jadi, sebenarnya eksponen ni adalah nombor yang sangat besar dalam perpuluhan. Ni kan nombor perpuluhan, ni nombor perpuluhan, nombor yang sangat besar. Eksponen. Nombor yang berkuasa lah.
Okey, dia ada kuasa darab 10 kuasa apa. Okay, tapi tak apa. Eksponen ni dia ada graf dia. Okey, graf dia lebih kurang macam log. Okey, eksponen ni lawan dia adalah ln. Tak silap, lawan dia ln. E lawan dia ln. Log lawan dia siapa? Log tak ingat lawan dia siapa, tapi E lawan dia log. Kalau ini yang matematik tambahan yang batch baru punya, KSSM, dia akan belajar lah. E lawan dia ln. Kalau ln jumpa E, dia akan jadi 1. Log 10 jumpa 10, dia jumpa 1. Dia jadi 1. Ini semua tahu. Okay lah. So, kita tengok contoh dulu. Contoh ni dia terus directly pergi kepada function complicated. Okay, so kita ada 1/2x dekat atas. Bila kita differentiate, kita akan dapat berapa? Macam tadi, kita differentiate yang ln tu, yang ni sama je. Okay, so kita akan dapat 1/2. Kemudian kita akan tulis balik function asal. Apa dia? Okey, itu sahaja. Senang kan? Ini tak ada complicated sangat. Yang ni, yang dua belah kanan. Sama je, nak guna ni. Nak guna ni boleh, tapi ni tak. Macam ni. Macam ni. Ni single ni. Salin balik. Sama dengan sin. Sin x tukar jadi cos x. Single kan? Sebab dia simple function. Sebenarnya kan, kenapa kita terus dapat jawapan? Sebab dia ada penjelasan dia. Kita gunakan kaedah chain rule. Sebenarnya kita guna kaedah chain rule sepanjang masa. Cuma kita tak perasan apa itu chain rule. Kita dah belajar awal dah. Sebenarnya kan, kita buat apa tahu? Kita buat yang atas ni sebenarnya, kita buat y sama dengan e kuasa u, di mana u itu adalah function. Kita differentiate u, kita akan dapat 1/2. Kita differentiate y, kita akan dapat e kuasa u. Gunakan teorem pertama. Lepas tu darab lah. 1/2 EU. U tu adalah 1/2x. Sama kan? Ini panjang sikit lah. So mana senang? Nak tulis panjang macam ni atau nak tulis macam tadi? Macam tadi sebab kita dah nampak. Kita dah nampak macam mana kaedah atau step by step untuk buat chain rule tu. Okay. So, kita tulis balik tadi. Dy over dx adalah 1/2. Lepas tu kita tulis balik function asal E 1/2x. Okay, mudah. Kemudian soalan seterusnya. Ni sama. Senang saja. Semua ni senang. Sebab kita tengok E sahaja. E ni memang sangat senang. Cuba teka apa jawapan dia. Okay, 2. Senang sahaja. Sini nampak susah tapi senang. Okey, apa jawapan dia? Okey, 4 apa? Okey, 4x sahaja. Okey, bagus. Senang kan? Okey, last. Libatkan trigo pula. Ini pelan-pelan. Ni kalau rasa susah, pelan-pelan buat. Dia boleh sebenarnya.
Kita ada sin, lepas tu kita ada apa? U kat sini. Ah, 4x. Tulis dulu 4x. Tak. Ah, tak apa. Okay, kos apa? Ah, baru betul. Tak apa. Lepas tu apa? Macam ini walaupun pun macam tadi yang long tu kan, cara dia sama. E sin 2x squared. Cuma yang ini, bila kita tengok, wish, ada triangle lah. Alamak. Tak apa. Kita cuba, jangan pandang E ni. Kita cuba tengok macam seolah-olah kita jawab soalan triangle saja. So kita anggaplah U dia dekat mana. U dia mesti dekat tengah-tengah function. Itu saja. Tak apa. Itu teknik dia bila kita jawab soalan yang ada E, lepas tu tiba-tiba ada lagi triangle. Kadang-kadang kan, kita punya soalan, dia macam ni senang. Sampai soalan nanti, dia bagi macam ni. Sin 2x E macam tu. E kuasa 2x. Macam ni. Boleh jawab tak? Dia sebenarnya kan, dia soalan yang sama. Tapi ini kalau perasan ni adalah produk dulu. Soalan yang sama tapi produk dulu. Dia macam panjang lah jalan kerja ni. Boleh agak-agak dapat berapa markah ni. 10 ke bawah. Banyak tau. Mungkin jadi 8 markah. Boleh jadi. Sebab produk dulu kan. So agak-agak macam itulah soalan yang sebenar. Tak adanya dia bagi soalan yang simple-simple macam ni. Ini adalah basic pengetahuan sahaja. Tapi baguslah tadi tengok E ni pun dah faham konsep. Sama je tau konsep dia dengan long. Cuma tengok je formula ni. Baru cakap tadi. Dia ada apa-apa rule dia. Kalau agak-agak tengok soalan ni sampel. Produk. Tengok ini adalah yang teorem pertama eksponen. Lepas tu dia gabung dengan triangle punya soalan. Itulah kita katakan soalan sebenar. Macam ni boleh cakap lah 7 markah. Okay, kita boleh bagi 7 markah kat sini. So, try buat. First, kita asingkan dulu. U bersamaan dengan 3 kuasa 4x. V sama dengan sin 5x. Asing dulu. Lepas tu U prime ni baru kita fikir macam tadi. Macam kita baru belajar yang basic tadi. Okay, good. Bagus. Pada 3 kuasa 4x. Di sinilah dalam kurungan. Lepas tu, tutup. Tutup. Lon. Lon 3 saja. Dia hujung tu nombor saja. Yang tu kenapa? Sebab yang tengah ni dah ada. Okey, tak apa. Saja nak uji, tak nak bagi tengok formula. Okey. Tapi ni dah okey Ini jadi apa? Ada yang tertinggal kat situ. Kat depan. Cos 5x dah betul. Tertinggal differentiate dia. Okey. Tak apa, sikit lagi. Baru kita gunakan dy dx iaitu produk rule. Ni senanglah, ni darab silang. Okey, mulakan dengan u dulu. So 3 kuasa 4x darab dengan 5 ni jangan risau. Rapatkan sahaja dia punya nombor. So kita ada 3 kuasa 4x, 5 cos 5x. Macam ni dah something. Kemudian kita tambah
sebab produk rule. Okay. Ni sin 5x ni pun sama. Rapatkan sahaja dengan yang u prime ni. Tak ada masalah. So sin 5x ni letak belakang pun tak ada masalah. So kita tulis je 3 kuasa 4x. Ingat ini tak boleh darab. Ln 3 sin 5x. Sekejap. Tengok ni. Apa yang boleh faktorkan kat sini? Sin ni kita tak depan lah. Sin tak depan. Macam dalam buku dia buat sin 5x tu tak depan. Lepas tu baru dia letak ln. Ini susunan dia lah. Okay, apa tadi? Faktorkan 3/4 Okay, try kita try. Dapat tak? Okay, kita letak depan warna purple 3/4x. Lepas tu apa? Kurungan. Apa tinggal? Okay, lepas tu? Okay. Okay, good. Dapat jawapan sama dalam buku. Macam itulah. So nampak ni contoh-contoh soalan dia. Ada lagi ke untuk eksponen? Satu je lagi. Okay. Okay, dah. Alright. So kita tengok yang last untuk eksponen. Ini tengok pun sakit kepala. Okay, tak apa. Try dulu. Mana tahu dapat jawapan. Okay, if if y sama dengan e kuasa negatif x cos 3x. Find dy dx and d square y over dx squared. Kemudian, hence, deduce that, kita kena ganti balik dalam persamaan. Ni macam sama je yang sebelum kita buat, yang panjang-panjang tu. Tapi cuba kita cari dulu differentiate yang pertama. Okay. First thing first, tengok soalan. Ini adalah rule apa? Okay, kenapa produk rule? Sebab dia darab. Sebenarnya boleh kalau kita nak guna quotient rule. Sebab E kuasa negatif X maksudnya berada di kat bawah. Macam ni. Jadi cos 3X over E kuasa X. Mana-mana formula boleh diterima. Kalau nak guna quotient rule, pastikan bentukkan macam ni. Kalau nak guna product rule, jangan tukar bentuk. Biar sahaja. Okay. So, kita ada U, kita ada V macam tadi. Okay, U dia nak letak apa? Letak je lah apa-apa. Lepas tu, V dia? Okay, good. Differentiate lah satu-satu. Dia tak ada ln.
Okay, yang tadi betul E kuasa negatif X. Tapi apa depan dia? Itu je. Kemudian V. Ha. Sin lawan dia cos. Cos lawan dia. Cos lawan dia. Sin dia balik lah. Itu je. Okay. So, same. Apa? Okay. So, ni sikit lagi dapat. E ni dia satu je. E ni dia tak ada log. Sebab dia adalah sangat senang. Okay. Kemudian, dy dx. Okay, gunakan produk rule. Dy dx, apa dia? Darab silang. U kepada V prime. Kemudian tambah dengan V kepada U prime. So, kita buat satu-satu dulu. Ni rapatkan je, tak ada masalah pun. So, darab dapat negatif 3. Boleh tulis nombor dulu, tak ada masalah. Negatif 3 E kuasa negatif X sin 3X. Ni cara susunan yang cantik lah. Tak cantik pun tak apa, rasakan betul. Lepas tu tambah. Jangan lupa tambah. Apa dia punya seterusnya? Okey. Nak tulis cos dulu boleh. Nak tulis negatif pun boleh. So kalau nak tulis negatif, ingat simbol ni kena tukar lah. Ditolak. E kuasa negatif X cos 3X. Dah siap ke macam ni? Nak faktorkan ke? Nanti susah. Okay, so yang ini katakan kalau kita boleh faktorkan dan nanti bila kita nak differentiate tu kita ambil yang ni. Tak ada masalah. Okay, kalau faktorkan apa jadi? Kita faktorkan apa? Ni kita boleh ambil negatif sebab sama negatif-negatif E kuasa negatif X. So kita boleh ambil negatif tu sekali. Okay, lepas tu dalam kurungan okay, tambah bagus. Okay, yang ni tak boleh faktor hati-hati. Sekejap dia tak nampak ni dia guna ke tak? Dia guna. Dalam buku ni dia guna tapi dia tak tunjuk jalan kerja. So kalau nak guna boleh tapi jangan salah lah. Boleh? Kalau nak guna nak differentiate yang dah faktor ni pun boleh. Nak ambil yang ni pun boleh. Mana boleh. Tapi entah, kita try dulu. Mana yang senang? Okay, sebab rasanya itu susah sangat je. Okay, kita try buat. Hmm. Sekejap
Okay, U katakan kita letak kat sini. Tapi nanti bila kita nak differentiate yang ni, kita kena ni lah kena jawapan kat sana lah, V prime sana. Okay, so U dia adalah negatif E kuasa negatif X dan V dia adalah 3 sin 3X tambah cos 3X. Jadi apakah dia punya U prime? Baik, okay, betul. Projek tu balik. Okay, good. Ni buat satu-satu sebab dia asing. Okay. 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 Ni. Okay. Okay, good. So kita tulis dalam kurungan negatif sin. Boleh. Okay, negatif 3. Okay, sin apa? Okay, settle. Kita terus, ni kalau boleh terus tukarlah simbol ditolak. So, 9 cos 3x dapat negatif 3 sin 3x. Okay, untuk soalan ni kita try gunakan product rule. Jadi kita try U darab dengan V prime, V darab dengan U prime. Okay, dan dy, sorry, d squared y over dx squared adalah ni dapatkan sahaja negatif E kuasa negatif X. Okay, salin balik ataupun dalam kurungan sebab dia darab 9 cos 3x tolak 3 sin 3x. Okay, lepas tu okay, tambah E kuasa negatif X. Okay, dalam kurungan 3 sin 3x. Itu sahaja jawapan dia. Kalau nak susun boleh, tak nak susun tak apa. Sebab dia boleh faktorkan. Okay. So, bila kita faktorkan, kita cuma faktorkan E kuasa X je lah. Sebab simbol dia tak sama kan. So, kita ambil E kuasa negatif X. Okay. Dalam kurungan, yang ini contohnya ada negatif ni. Boleh je kalau kita tulis yang ni dulu, lepas tu tolak dengan yang ini. Okay. So, yang ini depan, di belakang. Boleh je. Okay. So, kita ada
Bracket dia macam ni. Lepas tu kita ada 3 sin 3x tambah cos 3x tolak. Okay, tolak dengan 9 cos 3x tolak 3 sin 3x lah. So, apa jawapan akhir? Kita boleh kira tahu sebenarnya 3 sin 3x ni dengan 3 sin 3x ni dia boleh kira. So, 3 tolak 3 dapat berapa? Okay. So, ni E kuasa X dan dengan 6 sin 3x. Okay. Positif cos 3x tolak 9 cos 3x. Maksudnya 1 tolak 9. Negatif 8. Sebab nombor besar dia negatif kan? So dia jadi negatif 8. Okay. Selesai mencari dy dx dan d squared y over dx squared. Kalau macam ni baru dalam 6 angka lah. Okay, so 67 lah. 67 itu. Lepas tu selesaikan ni dapat lagi 10 markah. Dapat lagi 10 markah. Dapat lagi 3 markah. So total 10 lah. Okay, so yang ni kita kena masukkan sahaja. Sekejap. So ini jawapan dia d squared y. Sekejap. Kita nak buktikan. Ni kita nak buktikan yang d squared y tambah 2 dy dx tambah 10y sama dengan 0. So kita pun proof. Okay, proof kat sini. Tambah. Okay, tambah 2. Dy dx tu tadi jawapan tadi. Ambil balik. Kat mana? Kat sini. Okay, so kita pun tarik balik. Okay, tapi ingat dia kena darab dengan 2 lah. So dia jadi negatif 2. Ni biarkan. Kita macam ni. Bracket. Okay, lepas tu tambah 10y. Y tu apa sebenarnya? Function yang soalan tu. Ni. E kuasa negatif x cos 3x. Okay. Tapi jangan tulis jawapan kosong. Biar dulu. Ni kita try buat sama dengan jawapan dia. Kita kira lah. Okay, ni kita kira E kuasa negatif x. Okay, ni 6 sin. Salin balik lah. Okay, tolak 2 E kuasa x. 2 ni kita boleh darabkan dengan tahu kan? Dia boleh darab. So kita tulis tolak E kuasa x dalam kurungan 2 kali 3 ni warna purple lah 6 sin x 2 kali cos. Okay, 2 cos 3x. Kita tutup balik. Kemudian kita ada tambah 10 E kuasa negatif x cos 3x. Okay. Sekejap ini kita boleh kecilkan sikit supaya bagi ruang. Okay. Kemudian lupa nak bagi tahu. Kita boleh tak faktorkan E kuasa tak boleh. Sebab dia ada E dengan E. So sebenarnya kita ada E kuasa negatif X
6 sin 3x tolak 8 cos x. Yang ini, dalam buku dia buat macam mana? Oh, dia tak buat jalan kerja, tak apa, kita try. Alhamdulillah. Yang ni kita boleh tulis tambah E kuasa negatif X 10 cos 3X. Okey, boleh tulis. Boleh? Boleh? Itulah nak, inilah kita nak buat sekarang ni. Sebab apa? Sebab kita nak susun dulu E dekat depan macam tu. Ataupun kalau nak terus faktor pun boleh. Nak terus faktor ke? Tak payah kembangkan. Ni. Actually dia darab. Okay. Tapi sebenarnya kita sebenarnya nak faktorkan E tu. Kenapa kita nak kenapa kita nak darab dengan E kalau kita nak faktorkan dia? Dua ni kita darab dengan ini lah. Dia macam ni. 2 darabkan dengan negatif E kuasa negatif X. Kemudian darab lagi dengan 3 sin 3x bla 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 tu kan. Dia boleh pilih dia nak darab dengan ni ke dia nak darab dengan ni. So pilihlah, kalau kita nak darab dengan ni boleh. Tapi sebenarnya kalau kita nak faktorkan ni, apa function kita darabkan ni? So kita tengok siapa yang kita nak faktorkan tu. Okey. Sekarang ni kita nak faktorkan dia. Kalau contoh nak faktorkan dia, boleh je terus faktor. Ini tak payah buat. Okay, panjang sangat. Okay. So faktorkan terus. E kuasa negatif X. E kuasa negatif X ni lepas tu katakan kita terus buat macam bracket ni. So 6 sin 3x tolak 8 cos 3x. Lepas tu jangan lupa dia ada tolak dekat sini. So kita pun buat warna merah, tolak. Okey. Negatif jumpa positif. Okey, so dia memang negatif kat sini lah. So 6 sin 3x. Okey, negatif jumpa positif. Okey. Tolak 2 cos 3x. Okey, yang ni pun kita kira faktorkan juga E kuasa negatif X. So dia tinggal 10. Okey. So tambah. Okey. Tambah 10 cos 3x pun boleh cara ni. Okay, E kuasa negatif X. Okay, 6 tolak dengan 6. Yang tu boleh habis. Okay. So, bila dia buat macam ni, kita kena nyatakan dalam kurungan ni kosong. Apa-apa darab dengan kosong akan dapat kosong. Itu maksudnya kita dah satisfied. Okay. Ni kalau dalam buku dia tak buat jalan kerja. Tapi kita kenalah proofkan dengan menggunakan jalan kerja. Nampaklah bukti sikit. Dia sebenarnya tak kisah, asalkan dapat proof. Okay, rehat dulu 2 minit, 3 minit. Kalau nak makan 5 minit. Makan nasi sempat ke 5 minit? 10 minit ke? 10 minit lah.
Ni tak mandi. Apa? Guna dia mandi. Oh,
Dah sekarang sambung. Tak banyak pun lagi sikit ni, tinggal logaritmik. Satu, dua contoh lagi. Implisit dengan apa parametrik ni kita masuk esok lah. So kira esok last untuk chapter 2. Minggu depan kita masuk chapter 3. Okay, ini formula yang ketiga. Formula yang seterusnya untuk logaritmik pula lah. Okay, banyak sangat formula kan. Okay. So kita tengok dulu formula. Kita ada log A X. So bila kita ada log, okay, ingat log logaritma ni dia ada yang asas tu yang berada dekat bawah lah, yang kecil tu. Okay, log A. So A ni asas, dia boleh jadi apa-apa nombor lah. Bila kita differentiate sesuatu log ni, okay, kita akan tuliskan 1 perkan dengan X. Okay, 1 per dengan X ni dulu. Ini formula dia. Log A, contohnya kita ada log A 5X. Ini contoh. Lepas tu kita akan tulis dululah 1 per X. Okay, 1 per X. Contoh. Lepas tu kita tulis log A. Log A ni contohnya kita letaklah nombor apa nak? Okay, contohnya kadang nombor sama, nombor 3 lah. Okay, nombor lain. Okay, lepas tu ni dia jadi log 3 lah, dia sama. Okay, dia jadi log 3, letak huruf E. Tapi untuk kes ni, kita ada function complicated. Ni 5x lah function complicated. So kita differentiate 5x ni dapat berapa? Okay, 5 tu letak depan. So itu sahaja. Formula dia wujudkan pecahan 1 per X log apa E. Itu sahaja. Okay. Cuma depan ni je kita anggap dia sebagai function complicated U, kita kena differentiate. Okay, cuba kita tengok soalan A. Kita ada Y sama dengan log asas 2 X kuasa 5. Jadi kita tulis dy over dx. Okay, dan kita differentiate dulu function ni. X kuasa 5. Dapat berapa? 5 apa? Okay, 5x kuasa 4. Okay, tulis dulu dia punya differentiate yang function complicated tu. Baru kita follow formula dia. Okay, kita guna warna biru. Okay, tulis apa kat sini? Okay, 1 per X log 2 E je lah. Tak payah risau. Okay. Ada apa lagi kita boleh kira kat sini? Ada yang kita boleh darab? Bagus kat situ kita boleh potong. Okay. So kita dapat 5x kuasa 3 log 2e. Okay. Itu saja. Follow formula pelan-pelan. Okay, nak tengok buku sekejap. Okay, dia ada banyak bentuk jawapan lah. Okay, ini pun boleh diterima. Ada sesetengah buku dia gunakan cara lain ataupun dia tukarkan. Okay, dia tukarkan log 2e ni. Okay, log 2e ni sebab tak pernah nampak kan. Okay, ada sesetengah buku ni dia tukar. Dia gunakan satu
over kita salah guna formula lah. Sekejap. Kita guna formula kiri ya tadi. Kita kena guna formula kanan. Okay, kita kena guna formula kanan. Kat sini nampak tak? Ada 1/u. Okay, kita ada 1/u kan? So, bawah ni bukan x. Tapi bawah dia adalah x kuasa 5. Perasan tak kat sini? U. Jadi kalau kat sini dia adalah simple function x. Tapi bila kita dah masuk kepada function complicated, x tu lah kena tukar jadi function tersebut. So function tu adalah x kuasa 5. Macam tadi lah. Kalau 2x tolak 5, tulislah 2x tolak 5 kat bawah tu. Okay, yang ni kita kena elak potong ni. So dia akan dapat apa jawapan dia? 1/x. Kan? Sorry, 5/x. Sebab 5 potong. So bila kita darab 5 salah potong pula. 5/x. Betul. Okay, so ni 5/x. Okay, log 2i. Baru betul jawapan dia. Tapi buku ni dia tukar log 2i ni menjadi ln i lepas tu over dengan ln 2. Ada setengah buku lah dia buat macam ni. Tapi kita tak tukar pun tak apa. Still betul. Okay, tak ada masalah. Cuma jangan pelik lah bila contoh soalan punya skema. Okay, bila kita dapat skema jawapan ada dalam bentuk macam ni. Jangan pelik lah. Kalau jumpa macam ni, sama je, serupa je macam ni. Okay. Tapi jenis jawapan mesti betul. Okay, kita tengok pula yang kedua iaitu B. Okay, ni sama juga kita guna belakangan punya function, formula, theorem. So, first thing adalah kita tengok function dia adalah secant x. Ingat lagi secant x, apa dia punya differentiate? Sec jadi secant x tan x. Dah lupa kan? Okay. So kita tulis secant x kat sini. Dan x ni. Lepas tu kita tulis apa? Satu function. Function dia apa tadi? Okay. Sec x log okay, i. Okay, ini dah betul. Agak-agak kan? Apa yang kita boleh buat dalam function ni? Kita boleh potong apa? Sec. So tinggal apa? Itulah jawapan dia. Cuma kena ingatlah. Secant x tu apa differentiate dia? Kan, formula banyak. Sebab kita jarang tahu buat soalan second ni, jadi kita lupa lah. Next, soalan C. Ini ln pula. Ln, kita guna yang ni, bawah ni. Dia lain. Log dengan ln lain formula dia. Tapi yang paling favorite lah, bila kita guna formula adalah formula E,
formula log. Dua ni senang. Yang susah macam log ni formula susah ni. Sebab dia banyak kan. Okey, untuk log senang sahaja. Kita ambil sama juga macam tadi, macam log tadi, cuma kita terus differentiate yang apa dalam bracket. Kita anggaplah dalam bracket ni dalam function. Nampak yang ada di x kan? So dia automatic function. So kita cuba dapat differentiate dia dapat 3. So 3 tu kita tulis tepi. Tulis je tepi je risau. 3. Macam tadi lah tulis tepi kan? Lepas tu kita buat pecahan macam tadi. 1 over function. Okey, 1 over function dia apa? Okey, 3x tu. Tak payah tulis log. Tulis function sahaja. Itu je lah. Lepas tu darabkan dapat berapa? Itu je. Tak ada apa-apa dah. Itu sahaja jawapan. Nombor dalam bentuk nombor. Tak adalah dalam bentuk-bentuk kata pelik. So nampak senang dengan log. Boleh berkait sikit lah dengan log punya formula. Cuma log ni ada 4 soalan. Okey. Ini apa pula? Case. Sama lah macam tadi. Nampak macam produk tapi bukan. Hati-hati. So dy over dx. Cuba differentiate. Okay, warna biru lah. So cos x. Okay, lepas tu yang ni. Okay. Negatif, positif. Okay, sin. Okay, good. Okay, ni dah mahir lah triangle yang basicnya. Okay, lepas tu boleh je kalau kita terus per kat sini, tak ada masalah. Okay. Sin x minus cos 2x. Ni hati-hati tau sebab kadang-kadang kita boleh guna triangle identity. Agak-agak kalau guna triangle identity boleh tak? Tak ada kan? Itu hati-hati tau sebab kadang-kadang ada triangle identity yang kita kena tengok. Tapi kat sini tak ada lah. Okay, so tak boleh. Ya, situ je jawapan dia. Next, E. Okey, tukar dulu. Y sama dengan ln dalam kurungan 1 tambah 2x over 1 tolak 2x. Yang ni, itu soalan E. Kita kena lupa dah bagi tahu. Yang dah batuk. Yang ni kita boleh guna formula log. Kita boleh guna formula log. Ingat tak kalau log A over B, sorry. A over B dia adalah log A tolak log B. Kalau ln
A over B macam ni, sama je. Ln A tolak ln B. Formula basic sekolah dulu, sama. Ln dengan log sama. Okay. Jadi, bila sama, kita boleh jadikan dia tolak. So, ln 1 tambah 2x kuasa 1/2 ataupun punca kuasa tak kisah, tolak ln 1 tolak 2x kuasa 1/2. Kira dah asing lah ni. Bolehlah kita differentiate. Boleh differentiate tak? Ke masih pening lagi? Sebenarnya, kalau perhatikan, kita boleh lagi guna formula log. Ya, 1/2 ln 1 tambah 2x. Tolak 1/2 gabungan 1 tolak 2x. Cukuplah sampai sini formula log yang kita boleh guna. Dia tak ada apa-apa lagi yang kita boleh guna. Melainkan faktor. Tapi tak payah faktor pun. Dia pancar sikit lah. Dia kena elaborate kat situ. Ingat ln ni dia special case. Dia boleh guna formula log. Untuk kita kembangkan. Ln dengan log. So, dy over dx. Kita buat satu-satu. Yang ni automatik dapat berapa? Sekejap. Dalam buku ni kenapa dia buat lain ni? Kita try buat dy over dx. Sama dengan 1/2. Okay, yang ini differentiate dapat apa? Ini differentiate ni dulu. Okay, lepas tu 1/, okay, tolak 1/2 sama juga 1/2 ni. Differentiate yang ni. Negatif 2. Lepas tu 1/1 tambah 2x. Yang ni 1/2. Dia dapat panjang sikit lah. Okay, boleh selesaikan tak? Okay, ni potong. So, automatically dia akan jadi 1/1 tambah 2x tambah 1/1 tolak. Okay, dapatkan? Boleh dapatkan pecahan tak? Boleh? Dengan cara apa? Yes, good. So, 1 tolak 2x jadi atas. Okay, kita guna warna lain lah. So, 1 tolak 2x dekat atas ni. Okay. Tambah. Apa dekat sebelah kanan pula? Okay, jadi 1 plus x over dengan boleh gabung tak? Okay, boleh. 1 tambah 2x 1 tolak 2x. Jadi macam ni lah. Boleh selesaikan? 2 over yang ini special case kena hafal. Bila sama, 1 depan, 2 belakang. Tapi simbol tengah tak sama. Dia jadi macam ni. 1 tolak 2x kuasa 2. 1 tolak 4x kuasa 2.
Jadi satu tolak X kuasa 2. Kenapa? Ini dalam conjugate ada yang kita buat sebelum ni. 1 tolak kunci kuasa 4 kan. Ini kita dulu kita ada buat darabkan dengan 1 tambah di sini per dengan 1 tambah sini. Contoh. Okay. So bila kita darab, apa jadi kat atas ni? Kan sama nombor belakang depan. Kan sama kan nombor belakang depan dia. Bila sama kita terus tulislah 1 tolak 3. Macam tu je. Sebab 1 maksudnya 1 kuasa 2. Tolak punca kuasa 3 kuasa 2. Macam tu lah, dia macam ibarat kuasa 2. Ataupun formula rasmi yang kalau rasa nak senang ingat. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 adalah A tambah B, A tolak B. Ini formula rasmi. Panjang kat sini. T saja. Okay, formula ni okey. Apa lagi soalan? Sikit lagi kita habiskan sikit lagi untuk settle lah. Okay, yang ni try buat. Okay, sin S ni adalah function. Okay, 2. Let dulu. Dua sin X cos. Okay. Okay, ni dah mahir. Lot dia ataupun over terus over terus. Okay. Boleh ke? Boleh. Dua cos over apa lagi? Mana satu tan? Mana satu tan? Sin over cos ke cos over sin? Tan dan sin over cos. Okey. Satu over tan betul. Satu over tan tu apa? Cotangent. Okey, nak senang ingat kan? Tan maksudnya tangent. Songsang bagi tangent adalah cotangent. Okey, so dapat berapa ni? 2 kot je. Okey, dia sebab apa tau? Kalau buat pelan-pelan. Okey, kalau buat pelan-pelan kan. 2 over tan kan? 2 over tan S betul, tak ada masalah. Still betul. Tak cakap salah pun. Tapi kalau nak cantik lagi, okey, nak cantik lagi, kita tulis dalam bentuk ni lah 2 kot X. So ada 2 jawapan. Bolehlah mana-mana. F ni senang je. Okey.
Okay, last example. Find dy dx dan d squared y over dx. Ni panjang lah. Okay, sebab tu ini kita kata last. Okay, ingat lagi macam mana kalau bentuk soalan ni. Okay, kita kena prinsip pula so, dia jadi tolak. Y sama dengan ln. Tolak X 1/2 tolak ln 2 tambah X 1/2 lah. Sama Kemudian kita akan inilah bawa turun 1/2 tu. Okay. Ini tahu kan? Satu apa? Good job. 1/2 darab dengan apa differentiate? X lah. Negatif 1. Okay, good. 1/2 tolak X. Ini tolak. Sekejap Ini berapa? Okay. Okay. Kira lah macam biasa. Okay, sama tak macam ni? Okay, nanti kita try jarak silang lah. So, bila kita jarak silang, terus je kembangkan yang atas ni. So, 2 kali 2 dapat 4. So, ni negatif 4 tambah 2x dalam kurungan. Sebab dia ada negatif. Tolak dengan dalam kurungan sebab ada negatif. 4. Okey. Tolak 2x Lepas tu over 2 kali 2 berapa? So, kita tulis je 4 tolak 2x. Okey. Kemudian 4 tambah 2x. Negatif 4 tolak 4 negatif 8. Negatif 2 tambah 2 kosong. So negatif 8 atas. Serupakan dengan ini guna formula 16 tolak 4x kuasa 2. Okey. Tengok jawapan dalam buku betul tak? Okey, betul. Cuma dia boleh kecilkan. Dia kecilkan dengan agak-agak kecilkan dengan faktorkan nombor berapa ni? Okey, dia faktorkan dengan 4. So, bila kita try, ni akan dapat 4 dalam kurungan
Okey, ni 4 atas. So dalam kurungan negatif 2. Okay, over 4 dalam kurungan 4 tolak X plus 1. So potong dapat jawapan. So dapat jawapan negatif 2 over 4 tolak X squared. So panjang sikit lah jalan kerja dia kan. Dah settle ke? Ya ke? Soalan dia nak di square y. Dia nak dia nak yang kedua pula. Tapi ini jangan risau sebab ini dah saya senang dah. Tadi dah nombor kan. So guna apa ni? Rule apa ni? Quotient. So U dia apa? Negatif 2. B 4 tolak X squared. Okay, U prime. V prime. X. Okay, nak silang dia macam mana? Terbalik B kepada U. Okay, so D squared Y over DX squared adalah kosong. Okay, 4. So tolak dengan 4 over. Okay, so 4 tolak X kuasa 2 kuasa 2. Ada lagi tak? Tak ada, itu saja jawapan dia. Just kekalkan macam tu. So cantikkan sikit. So negatif 4X over dengan 4 tolak X kuasa 2 kuasa 2. Okay, saya kembangkan Dah, tu je lah untuk soalan yang ni. Ada lagi ke? Ada satu lagi. Sekejap. Nak susun. Uji minda kalau dia bagi set apa nak kena buat. Maksudnya formula dia bagi kot. Tak tahu lah macam mana. Okay. First thing first, apa nak kena buat adalah kita differentiate yang dalam function. Ini adalah function dia U. Okay. So bila kita nak differentiate second. Okay, firstly, tengok dulu nombor dia. dy over ds. Okay, letak dulu apa differentiate. Okay, 2. Set. Okay, good. Ini sebelah dia set kawan dia siapa? Okay, good. Kan? Kenapa? Okay, jangan lupa function asal. Setiap trigon mesti ada function asal. Okay, ini settle Okay. Lepas tu over. Ataupun 1 over tak ada masalah Mana boleh. Nampak tak bentuk dia? Atas ni differentiate, bawah ni function asal. Ni adalah f prime x, ini adalah fx. So dah nampaklah bentuk dia. Boleh. Yes. Dah settle, itu saja. Ni lagi pendek jalan kerja dia. So kita ada d square y over square.
Time dia sama kawan dengan second, tapi apa jadi dengan second? Apa? Buat ni dulu. Okay. 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 Baru kita fikir time. Time tadi macam tadi, kawan time siapa kawan dia? Okay, tu dia dulu set. Okay, set. Tapi ingat, bila time dengan kod ni dia special. Dia ada kuasa 2. Itu saja. Set takkanlah tulis time balik kan? So dia kuasa 2 lah. Okay, second squared, apa? Okay, good. Jawapan? Okay, 4. Second squared. Pendek je jawapan dia. Dia kalau macam ni, kita akan ingat tau. Bila kita buat cycle, kita buat potential. Dia akan ingat. Tapi sebab soalan dia dalam buku ni sikit, nanti tengoklah lepas kita dah habis belajar semua ni, kita akan buatlah macam chapter 1, 2, 3 ni. Habis je chapter 1, 2, 3, kita terus buat latihan. Sebab chapter 4, 5 tu senang je. Dia based on chapter 2, 3 kan. Jadi sempat je. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. Untuk 3 kedua. Eksponen dengan log kan. Esok 3 sekali topik mungkin lama sikit. Jadi kena sebab implisit ni sakit tau. Implisit ni sebab kita first time nampak benda ni. Apa benda implisit ni? Dan benda yang dah jumpa hari tu, kita dah belajar parameter. Okay, parameter kita dah belajar. Yang ni senang. Tapi yang susah implisit. Implisit ni sebab benda baru. Okay, dan yang approximation ni based on basic lah. Jadi approximation tu tak ada masalah. Cuma satu je. Esok memang sakit dekat implisit. So, itu je yang kita kena slow down. Belajar ni kena slow down. Memang lama sikit lah akan belajar implicit ni. Tapi masuk parametrik dengan approximation tu akan laju sikit. Okay. So, esok kena awal lah. Pukul 9 dah ada dah. Right. So, itu je lah. Okay. Welcome.